Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Khairia. Yes. Okay. So, what can I help you, Puan? Okay. Okay, sebelum saya bantu Puan, alright, saya lupa nak brief dahulu. Okay, so welcome. My name is Kevin Bloch, Business Management Consultant. So basically, sesi yang saya berikan khas pada Puan ni, kita namakan dia sesi adalah sesi premium consultation. Sesinya adalah sesi premium tetapi percuma untuk 30 minit. So untuk pengetahuan Puan, sesi ni saya recordkan untuk saya upload di YouTube nanti. So maksud dia, apa yang saya bantu Puan ni dan Puan boleh tengok balik ulang-ulang dekat YouTube. So Puan tak tertinggal ilmu tu. Okay. So sesi ni akan bermula sekarang. So dalam masa setengah jam, normally kalau nak saya bantu secara detail, 2 soalan yang mungkin saya boleh jawab. Kalau satu soalan tu berat, dan saya akan bantu satu soalan dahulu. Okay. So whatever it is, saya di sini untuk bantu Puan. Okay. Puan perkenalkan diri dahulu sebelum kita mulakan, boleh? Okay. Silakan. Assalamualaikum. Saya Khairia, boleh panggil Khairia lah. Older dan saya nak panggil Cik Kimi ke Kimi je ni? Terpulang pada Puan. Jangan panggil Aaron Haji, sudahlah. Yang selesanya apa biasa orang panggil? Ada orang panggil saya Cik Kimi, ada orang panggil saya Coach, I don't know, terpulang pada Puan. Okeylah, tak apalah. Okey, saya Khairia, dah berniaga Halal Mart. Maksud saya buka Halal Mart dah nearly 8 years lah. Sebelum tu saya kerja sebagai instructional designer dengan syarikat swasta. Banyak buat projek dengan Kementerian Pendidikan lah, Kementerian Pelajaran. Lepas tu after resign, saya business. Okay, dalam 8 years to 9 years ni, sebab saya tak ada dapat formal punya business training. Jadi pandai-pandai sendirilah dengan daripada kawan-kawan macam tu je. Tapi macam tak berkembang sangat lah, tak boleh nak melonjak. Macam tu, dia just surviving. Macam tu lah, survival mode je. Hanya during PKP, dia punya business melonjak. Mungkin sebab saya ada buat delivery kan, jadi mungkin dia orang susah nak dapat daripada tempat lain. Okay. Lepas tu saya pilih produk Muslim, maknanya Halal Mart macam kedai runcit produk Muslim sebab saya rasa itu niche. Saya mungkin tak boleh nak compete dengan sebab modal pun tak besar kan. Jadi masa saya buka tu saya fikir saya kena cari satu niche lah. Saya tak boleh nak compete dengan kedai-kedai runcit biasa ni. Sebab sekarang ni pun hypermarket semuanya banyak kan. So your niche into halal lah. Yes. Okay. Alright, bagus. Okay. So, apa yang saya nak tahu tu macam mana saya nak lonjakkan bisnes. Maksudnya mungkin saya tak ada kemahiran dari sudut tu lah pengurusan bisnes kan. Dan keduanya saya ada buat satu book. Saya buat waktu PKP, first PKP. Sebelum tu saya tak ada. Jadi grup tu memang saya namakan kedai saya bawah outlet Azin punya brand. Tapi Azin ni dia bukan franchise atau cawangan, dia owner masing-masing. Just that dia bagi guna nama dia bila kita ambil produk dia. So tak ada bayar fee, tak ada apalah. So saya buatkan satu grup untuk kedai saya, Azin Teras Jenang. Saya namakan rakan Azin Teras Jenang. So ada around 200 dalam tu, 200 people lah. Sebabnya bukan semua customers. They join tu masa PKP sebab dia need delivery kan, produk kan. Jadi yang betul-betul loyal tu mungkin dalam 100 macam tu je kot, ataupun tak sampai 100. Jadi apa yang saya risau sekarang ni, sebab bila dah habis PKP, kita dah kena compete balik kan macam biasa. So dah nampak maksudnya sale pun dah menurun, and then ada yang left group. Some tu memang waktu PKP dia orang loyal. Jadi saya sebab saya tak ada tak tahu nak tanya siapa sebab my husband is a teacher, jadi dia memang tak cara lah benda ni kan. Dia bagi support semua, but then dia pun tak ni. So macam alone jugalah sebabnya
bila saya join grup-grup bisnes yang lain, tak ramai yang buat retail. Maksudnya retail halal produk. Jadi saya nak tahu macam mana kita nak buat, maksudnya nak maintain, nak jaga loyal customers kan. Macam mana kita nak reward dia, win-win situation. Sebab saya kalau kita nak reduce harga, kita pun tak mampu sebab retail ni dia punya percentage kita ambil untung sikit je. Kita memang sangat-sangat bergantung kepada ramai customer beli macam tu kan. Itu Alright. saya I'm panic lah. Faham. Banyak dah soalan ni Puan. Alright, okay. Saya bantu Puan dahulu boleh? Alright. 8 tahun ni, 8 tahun memang Puan fokus untuk buat halal mat ni? 8 tahun ni? Okay. So maksudnya you have like super great experience. Okay. First, saya nak tegur pada Puan dahulu, ini beberapa perkara yang mungkin Puan tak perasan. Pertama sekali adalah Puan fokus pada kompetitor. Sebab you talk about competition. Do not focus on competitor. Okay, Puan ada buku nota? Ada. Alright, please jot down Do not focus on competitor. Focus on consumer. Itu fokus yang Puan kena letak. You ada consumer, you ada database. Tetapi database you tidak diguna pakai sebaik mungkin. You ada WhatsApp group, ada 200 orang tetapi tidak diguna pakai sebaik mungkin yang membuatkan mereka left group. Mereka nak apa? Mereka nak value. Itu saja. Mereka tak nak harga, harga is important tetapi keutamaan untuk usahawan adalah value apa yang you boleh offer pada klien. Right? It's not about price. You nak compete price, memang you akan kalah. Sampai bila-bila akan kalah. Dengan me myself, I tak suka compete price. Harga I akan charge harga yang paling mahal kat market. Sebab kenapa? I tak fikir pasal harga. I fokus pada value apa yang I boleh bantu klien I. Alright? Sebab kalau you fokus on price, you akan fokus pada competitor. I fokus pada value, which is I fokus pada consumer. You nampak perbezaan dia? Right. Start hari ni, sekarang ni, tinggalkan harga, tinggalkan competitor, fokus pada consumer. You kena find out apa yang klien you nak. Dan apa value yang you boleh bagi. I nak beli macam ni, tetapi klien you, dia malas nak keluar. Solution adalah delivery. Alright. Klien you, dia nak quality. So apa yang you boleh offer? You boleh offer yang fresh, baru sampai pagi tu. You tak hantar petang. You hantar distributor, pemburuh hantar kat you pukul 4 pagi, pukul 5 pagi you hantar kat dia terus. 5 pagi you dah buka kedai. Siapa yang nak fresh, datang pukul 5 pagi. Berduyun-duyun orang datang sebab dia nak value tersebut. Cuma kita punya mindset, kedai biasa buka pukul 8. Pukul 8 lah buka. Kedai-kedai lain pun pukul 8 buka. Sebab you fokus pada kompetitor. I bekerja, ramai orang cakap, biasa trainer bekerja hari Ahad, Sabtu Ahad. Tak, I bekerja Isnin sampai Jumaat saja. Kalau you nak dengan I, Isnin dan Jumaat saja. Sebab I fokus pada consumer. Alright? Sabtu Ahad mereka nak bercuti. Alright. Anyway, itu adalah benda perkara yang saya nak Puan clear dahulu. Okay? Perkara kedua, database is not king. Kalau you tak translate a person into a dollar. Kalau you tak translate seseorang tu kepada duit. Right? Maksud dia, who's got my money? Siapa yang ada duit I? Siapa mereka tu? You yang kena cari. Hari ni kita ada telur ayam kampung. Siapa yang perlukan telur ayam kampung esok pagi? Ini fresh. Kita baru order. Kita baru suruh ayam tu bertelur malam ni. Nak cakap fresh tu. You bagi order ayam tu bertelur malam ni, esok pagi kita hantar telur tu. Hanya untuk ayam kampung saja. Right? Kampung mana jangan tanya. Tapi ayam kampung. Alright? So kat sini offer yang you nak buat. So kat situ database you, mungkin tak ramai yang nak order telur ayam kampung. Tetapi dalam 200 tu, target you 20% orang akan order hari tu. Kenapa 20%? That is Pareto Law. Pareto Law ni daripada tahun 1300, 1500 masih diorang dah pakai. Pareto Law. 20-80. Kalau tak 80%, 20%. Kalau tak 20%, 80%. That's it. Jangan tanya kenapa, I pun tak tahu. Tapi I try to apply those concept dan it works. Kebanyakan aktiviti kita, kadang-kadang kita tak selera. Yang kita tak selera tu 20%. 80% tu selera dia, na'udzubillah. Kadang-kadang 80% tu aktif. Yang tak aktif tu 20% je antara team you atau staff you.
So Pareto law ni susah you nak elaborate, tapi dia memang konsep dia macam tu. Sama dengan konsep community. Tapi community dia ada elaborate lebih detail sedikit. Community 20% akan sokong you sangat-sangat. Alright? Dan setiap hari 20% ni orang yang berubah-ubah, bukan orang yang sama. Right? Whereby lagi 80% ni dia ada pecahan. 60% dia follower. Kategori okey, 20% ni kategori supporter, 60% tengah-tengah ni kategori follower. 20% kategori hater. Alright? So puan kena faham konsep ni. 20, 60, 20. Follower, supporter, follower, hater. Alright? Supporter, whatever you say, hari ni dia okey, esok dia tak okey. Pada esok orang yang tak okey akan okey. Tapi dia punya kelompok tu 20%. So kalau puan ada dalam, contohlah kita ambil 187 orang, 20% bersama dengan 38 orang akan beli produk you untuk esok ni order. You kena target, okey 38 orang kena beli. Kalau 38 orang tak beli, kat sini baru you tengok balik. Kat mana silap I? Mungkin salah I offer, salah timing, atau salah ayat. Kat situ baru you consider. Ramai orang, alah, I dah publish dah dekat dalam WhatsApp group, I dah publish kat social media, tapi tak ada siapa yang nak order. Ada. Tetapi your expectation yang order tu 30,000 orang. Salah lah. Alright? Tolong ambil pen. Tak ada dakwat pun. Oh, kesian. Tak ada dakwat. Saya macam terkejut. Pen mana pula saya nak bagi ni. Okay, tak apa. So anyway, puan kena faham fundamentally. Pertama, focus on consumer. Focus on value. Nombor dua adalah you kena target 20% dari database you. Baru nama dia database is king. Alright? Dan nombor tiga, bila you jual, you cakap your niche adalah into halal product. Halal product berjuta halal product. You belum niche lagi puan. You belum lagi specialist. You masih lagi generalist. Right? To be specialist, puan kena ingat, orang atau klien you nak kenal Puan Khairia Ismail sebagai apa? Pembekal sayur fresh, pembekal daging atau whatever daging fresh, pembekal telur yang banyak. You ada telur puyuh, telur ayam, ayam kampung, telur, semua telur adalah. Alright? You kena ada brand sebenarnya. Alright? Orang nak kenal you sebagai apa? Trainer. Ramai trainer, dia boleh cerita semua topik. Sebab tu dia tak famous. Ramai trainer, dia boleh discuss everything. Sebab tu orang tak cari dia. Oh, dia ni semua benda, dia tak ada kepakaran. Dia biasa saja, sama macam trainer-trainer lain. I more focus into agent, into affiliates marketing, into macam mana you nak develop you punya sales force team. Tentera-tentera yang buatkan duit jutaan ringgit. I fokus ke arah tu. Ada orang fokus untuk sales, ada orang fokus untuk marketing, untuk brand. Bagusnya sebab dia jadi specialist. Bukan sebab dia tak boleh buat semua benda. Sebab dia pilih, I nak orang kenal I sebab benda ni saja. So, Puan Khairia nak orang, klien, penduduk setempat kenal you sebagai pembekal apa. Alright? Jangan orang ingat, Puan Khairia ni, yang ni kedai halal runcit tu. Oh, Aceh tu halal kan? Oh, semua halal. Sebab tu you tak famous. You kena pilih dahulu. Kalau boleh nak orang kenal I sebagai pembekal sayur paling fresh kat kawasan ni. Pilih sayur je. Tapi tak bermaksud you tak buat benda lain. You tak jual telur, tak jual daging, tak jual bijirin. You jual. Tetapi orang kenal you sebab sayur. Dapat? Dapat. Right. Barulah you dapat nama. Walaupun in retail, maknanya kita memang kena jual berbagai produk Muslim sebagai runcit. Tapi kita fokus on certain things yang memang orang kata dekat kita je boleh dapat something macam tu lah ya. Faham Puan? Alright. Contohlah saya pernah tengok satu kedai Aceh ni. Kedai Aceh ni buruk sangat. Sorry to say lah. Tapi kenapa orang datang kat dia? Sebab kedai Aceh ni ada macam-macam rokok murah. Dan kedai Aceh ni famous sebab rokok. Tapi datang kedai dia, dia punya cooler tempat air tu, tak salah saya ada 12 mesin air. Bermacam-macam jenis air. Kedai ni banyak je barang. Air ada, bijirin ada,
asam-asam ada, tapi orang datang sebab rokok. That is the brand. Alright, kalau lelaki dia akan faham apa yang saya cakap. Tapi ada juga kedai-kedai yang basically dah runcit orang datang sebab jamu. Kedai ni kalau cari jamu ni mesti ada. Tak apa maksud dia tak boleh jual benda lain. Ada je. Tetapi orang kenal dia sebab dia ada banyak jamu. Ada kedai yang orang datang, kedai ni kalau kau nak cari jeruk kat sini banyak sangat jeruk. Tapi you datang kedai dia, ada je jual deodorant, ada je jual face mask, ada je macam-macam lain. Tetapi orang kenal sebab jeruk. You dapat puan Ya, dapat. Right. Macam mana you nak allocate benda tu? Kat sini dah nama dia game changer. Macam mana nak ubah keadaan you? You letak, contohlah cakap, okay, hari ni I nak ubah, I nak orang kenal I sebab sayur. Sayur-sayuran akan ada dekat kedai hadapan you. Baru orang nampak, oh ni kedai sayur. Oh, Puan Khairia ni famous dia kedai sayur dia banyak sangat fresh. Sebab sayur yang you letak kat depan itu. Sayur yang orang nampak dahulu. Okey. Ada jual ayam tak ada kat belakang. Telur kat bucu sana. Bijirin ada kat sini. Tapi yang depan sekali orang nampak sayur. Sebab tu orang kalau nak beli kedai, nak beli ikan, dia tak pergi pasar burung, dia pergi Aceh. Sebab kenapa? Depan kedai Aceh tu dia letak ikan dahulu. Dan banyak sangat jenis ikan. Setuju? Ya. Alright. So puan dapat Ya, dapat. Alright. So membantu jawab soalan puan? Membantu. Alright. So Now, how to identify. Susah untuk you identify. Sebab kenapa? You akan consider banyak perkara. So why not you pilih? Orang nak kenal sebab apa? So you pilih dahulu. Alright. Sebelum you pilih, this is my suggestion. Bila you cakap you dah 8 tahun buat benda yang sama dan you tak tahu macam mana nak grow, I believe sebenarnya puan tak ada tujuan buat bisnes. Setuju? Ya kot. Ya. Normal. Alright, sebab rata-rata usahawan yang saya jumpa, coach, saya nak buat bisnes saya tak tahulah kenapa saya dah tak dapat sale. Saya macam tak tahulah, saya dah macam bosan nak buat bisnes. Coach, saya punya sale dah 200,000 je sebulan, dah tak nak berkembang. Saya cakap dia, apa yang you nak dalam bisnes you? I nak macam ni. Okay, dah dapat belum? Dah. So what's next? See? Dia tak tahu dah apa yang dia nak lepas tu. So you tak ada tujuan. Sebab tujuan you dah dicapai. Sebab tu orang cakap dream big. Ke mana you nak pergi? So bila you tahu, dia macam ni tahu. Puan kena duduk macam you kena anggap diri you adalah orang yang nak main game parachute. Terjun daripada kapal terbang, main payung terjun. Okey, parachute. You nak main game parachute, you kena tahu kat mana lantai dan kat mana langit. Kalau terlampau rendah, payung terjun tak terbuka. Kalau terlampau tinggi, you akan melepasi atmosfer. Lagi bahaya. So you kena tahu kat mana yang you boleh pergi dan kat mana yang paling rendah. Okay? So barulah you punya bisnes berkembang macam parachute, terbuka. Okay? Alright. So puan kena cari tujuan dahulu. So contohlah, orang cakap, I nak buat 1 million. Okay, I akan tanya, kalau you dapat 1 million dalam masa 2 atau 3 bulan, what's next? Entahlah. So you kena dream lagi besar. Sebab langit you besar lagi, jauh lagi langit you. So you kena dream big. Contohlah, okay lah, I nak try untuk create 30 juta sales sebulan. Okay, baru you break down. 30 juta ni you letak period atau letak jangka masa, deadline. 30 juta ni mungkin tercapai dalam tempoh 8 tahun lagi kot. Okay, 8 tahun 30 juta. So you kena ada numbers. Alright. Impian tanpa angan-angan hanyalah mimpi. Impian dengan adanya nombor adalah target atau vision. You kena letak nombor. Sama ada deadline, sama ada numbers of people, sama ada numbers of client, sama ada tarikh, sama ada amount, jumlah duit atau so whatever. Everything related dengan nombor. Right? Bila ada nombor, barulah clear you punya vision. Baru you tahu ke mana you nak pergi. Okay? Alright. So, Puan Khairia,
Jom kita brainstorm apa you punya vision. Agak-agak you nak buat apa? Apa yang you nak? Dan baru kita breakdown. I bantu you. Okay, tak apa. Kita sebut je. Nanti habis sesi ni mungkin you boleh consider balik. Oh, apa yang I cakap ni mungkin angan-angan sangat kot. Okay, kita buat practical sikit nanti. Tapi agak-agak lah sekarang ni, Puan Khairia nak macam mana? Apa yang you nak buat dengan bisnes ni? Okay. Masa mula-mula buat dulu tu sebab fikir melalui bisnes sahaja saya boleh maksudnya support keluarga and then at the same time langsaikan hutang-hutang. Alright. Sebabnya kita dah berhenti kerja kan. So the next course kata kalau nak kerja dengan orang lain malas dah tak larat kan. Jadi maknanya sebab masa tu pun husband maksudnya baru beli rumah and then adalah dia spend kan. Jadi anak-anak pun tengah membesar, semuanya nak masuk universiti. So saya kata kalau kerja dengan orang memang tough lah. Jadi itu tujuan. Let's put numbers. Berapa income yang Puan Khairia nak dapat sebulan? Berapa duit gaji yang you nak ada sebulan? Actually kan Cikgu Mi saya tak pernah letak pun. Tak apa. Let's try. Sebulan. Okay, cuba try. 20k? Boleh 20,000 sebulan? Berapa? 20,000. 20,000. Wow. Okay, macam possible ke? Okay. Puan Khairia duduk kat mana sekarang? Bandar Baru Bangi tapi bukan exactly di Bandar Baru Bangi lah. Teras Jenang, Kampung Teras Jenang. Okay. Kawasan Bangi, kalau gaji 5,000, Puan Khairia duduk dalam kategori miskin bandar. Ya, betul. You tahu kan? Yes, so, kalau you aim untuk 5,000, 4,000 lebih, you kategori miskin bandar. You aim untuk 8,000, mungkin possible sikit, mungkin practical lah untuk duduk di Bangi. Right? Tapi why not 20,000? Again parachute. You kena tahu kat mana atmosphere, kat mana lantai. Alright. So bila you aim 20,000, impossible tak? Macam tak benar lah nak fikir benda ni. Normal. Alright. Orang yang tak pernah bawa Mercedes, dia takut nak buat Mercedes. Sebab tak pernah bawa, normal lah. Setuju? Cuma tak bermaksud you tak boleh test drive. Pergilah dekat Mercedes Mercedes Center. Saya nak test drive kereta ni. Orang tu macam tengok atas bawah biar betul pun dia nak test drive Mercedes ni. Salah ke saya nak test drive? Saya nak test drive je. Okeylah dia buat test drive. Oh, dah rasa dah seronok juga bawa Test drive tu you tekan terus naik 200 meter. Alright? So, seronok ni. You akan mula rasa ada keinginan. You akan mula rasa macam enjoy. You mula ada nampak ke mana you nak pergi. Ada target. Bulu roma you terus berembang. You terus jadi semangat. Itu namanya RAS. Rectangular Activity System. You tengah reset otak you untuk pergi ke arah tu. Sebab tu wujudnya idea test driving. Right? So you kena test drive diri you. Bagi you taste taste. Right? You kena try. Alright? Kalau you tak bagi peluang untuk diri you try, Puan Khairia, you memang takkan try sampai bila-bila. Yes. Puan Khairia ada lesen kereta? Ada. Dulu waktu form 5, habis form 5, siapa yang suruh bawa kereta? Siapa yang suruh ambil lesen? Parents. Kena paksa. Saya ambil waktu dah kahwin. Terpaksa lah. Terpaksa lah. So, you see, kita check balik history. Dulu I dipaksa. So, sekarang you punya style kalau nak berubah you wajib dipaksa. Kalau dulu inisiatif you untuk ambil sendiri lesen kereta, now is good. That is my initiative untuk buat sendiri. So, apa keadaan kita sekarang, kita kena tengok balik history kita macam mana. Alright? Kalau dulu, dulu rupanya husband I yang paksa. Okeylah, siapa yang nak paksa? Itu cara you berfikir. Alright? You kena figure out siapa yang nak paksa you. Ada dua keadaan untuk you dipaksa. Pertama, you dipaksa oleh orang. Sorry. Kedua, you dipaksa oleh keadaan. Most of people
Bila dipaksa oleh orang memang tak jalan. Alah dia ni kecoh lah nak paksa orang, marah, tak suka. Padahal that is the reason kenapa Allah dapatkan keadaan tu untuk ada orang lain push you forward. Alright? Tapi kita denying. Alright? Kita tak beriman dengan qada dan qadar. Oh, benda nak paksa orang, mengarut je benda tu. Padahal itu dah takdir you. Kalau you follow dan you berjaya, you ada rezeki you. Allah dah susun, tapi kita cuba deny apa susunan Allah. Kita tak beriman dengan qada dan qadar. Qada perkara baik dan qadar perkara buruk. Kita tak beriman dengan dua-dua benda ni. Right? Salah siapa? Salah kita. Alright? Beriman dengan qada dan qadar, dulu pun I tidak beriman dengan qada dan qadar. Kita, oh saya rukun Islam, rukun iman ada, tapi betul tak you apply? I pun tak tahu. Bila I buat bisnes dan I dibawa oleh my friend pergi berguru pondok, dia cerita beriman qada dan qadar. Dia rasa macam, insya-Allah, teruknya aku dulu. Patutlah aku macam susah nak move on. Patutlah dulu rugi juta-juta, asyik salahkan orang, bersedih, macam-macam. You tak nak terima benda tu. Memang Allah sengaja bagi you rugi untuk you betulkan kerugian supaya you berjaya. Orang yang dah berjaya, Puan Khairia, you jumpa mereka, tanya diorang berapa juta diorang rugi. Berapa rugi, berapa kali dia failure, berapa kali dia jatuh, berapa kali dia kena tipu, berapa kali dia kena tikam. Banyak kali, cuma mereka tak cerita ke orang. Kita belum berjaya, dah tolak, dah takut kena tipu. You kena accept, okay, aku nak berjaya ni, aku expect akan ada orang tipu aku, ada orang akan guna pakai aku, ada orang akan macam ni, and so on. So orang akan buat macam tu ke aku. Then you have to predict. Right? Me, myself, I target sales tahun ini 5 juta ringgit. Sales. Alright? What is the prediction? My prediction pertama, I wajib rugi maksimum 1 juta ringgit. 20-80 punya rules. I nak dapat 5 juta, 20% dari 5 juta adalah 1 juta. 1 juta ni adalah kerugian yang you kena accept. Alright? Then you put in numbers. Okay, kalau 1 juta kerugian untuk 12 bulan, 1 bulan berapa kini? 83,333, 33. So that is my risk management. Okay, team maksimum 83,000 saja kita rugi bulan ni. So okay, Cik Kimi, kita dah kerugian kita dah 45,000. Okay, bagus. Kenapa bagus? Sebab I dah predict. Alright? Kalau kita tak predict, macam mana kau buat kerja? Macam mana kau boleh tak kawal? Kita keep blaming others. Sebab tu kita akan kehilangan orang yang bagus-bagus. Sebab kita tak predict benda tu. Alright? So most of people yang saya tanya, saya punya cara, saya jumpa orang berjaya, Datuk, waktu you nak dapat level ni, apa kegagalan you? Saya nak belajar macam mana you selesaikan kegagalan tersebut. Itu cara saya belajar. Alright? Okay, ni waktu I nak sampai level macam ni, I pernah kena tipu, I pernah kena scam, I pernah kena tipu dengan adik sendiri and so on. Macam mana you selesaikan? I nak tahu solution. Sebab kenapa? I belum hadapi masalah tu. Tetapi kalau I moving forward dan I tahu perkara yang sama I akan dapat. Cuma tak tahu bila dan tak tahu besar mana. Cuma yang I tahu, I dah ada solution daripada Datuk tersebut. That is my preparation. Sebab tu, Puan Khairia, saya boleh rugi dekat 2 juta ringgit 3 kali dalam masa 10 tahun. Alright? Tak adalah banyak cerita dia berapa ramai yang bangun dari kerugian, yang bangun dari kegagalan. That is championship punya mindset. I am not survivor. I am fighter. You kena faham konsep tu. Alright? You just not survive. Tak. Kalau you survive sebab tu you stagnant. You flat. You nak grow. Bila you nak grow, you kena anggap, okay, apa lagi masalah yang bakal I hadapi. Untuk pengetahuan Puan Khairia, kita dah 30 minit, tetapi saya nak share satu story, boleh? Boleh. Tak terasa kan dah 30 minit? Okay. I kena COVID Jumaat, Sabtu. Baru ni. Alright? Dan I tahu daripada mana I dapat. Bila I test positif, ada macam tiba-tiba my wife tegur, Di, cuba try COVID. Sebab I tak rasa demam, I just macam sakit tekak dan badan I penat sangat. So I try COVID, positif. Triggered
ni mesti mamat ni sebab kau tahu keadaan kau macam tu, kau pergi jumpa aku tanpa pengetahuan yang kau tengah macam ni. Dia tak COVID pun, dia post COVID. So I jumpa dia, I terus rasa tak selesa, I terus pakai face mask sebab waktu tu tengah makan. I terus pakai face mask, I terus belah. Tetapi I ingat balik, ish, tak boleh macam tu. Ini kau punya kodok dan kadar, Allah dah susun. Cuma Allah nak tengok macam mana kau respons kini. Tu je. Kalau kau respons alhamdulillah, Allah gantikan darah ni, keadaan ni, kegusaran, so whatever negativity dengan rezeki yang akan datang. So macam, oh astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Sebab kenapa I dah predict sebelum ni, sebelum I jumpa this guy last week, I cakap apa tahu, I bincang dengan my client, dengan my team. COVID akan datang macam demam campak. Semua orang akan kena. Cuma teruk macam mana saja. Alright? So I kena. Alhamdulillah. What's next? You kena quarantine. I pula jenis yang hyperactive. I meeting daripada 7.30 pagi sampai 11.30 malam. Uish, banyak jadual sangkut ni. Oh, rupanya Allah nak bagi you ruang untuk you rehat dan belajar. I dah lama tak tengok Netflix dan tiba-tiba I buka. Ma, I cakap dengan my wife, Ma, dah sini Netflix punya password. So I tengok dekat laptop. Apa yang I tengok macam mana nak jadi leaders yang terbaik, macam mana nak communicate yang terbaik, macam mana you nak build team, macam mana and so on. Belajar. Siang I mengajar, malam I belajar, normal. Alright? So I dapat a lot of things. Dan alhamdulillah, I COVID 2 hari je. Lepas tu I dah positif dah. Sebab you accept kodok dan kadar. That's it. Nak tak nak je. Alright? Dan Allah gantikan rezeki. Tiba-tiba my jiran telefon. Kimi, we observe you a lot. So we decided untuk ambil you jadi kita punya co-founder. Boleh tak? Dia Indian. Produk skincare. Tapi halal lah. Ada KKM, halal and so on. Tiba-tiba dapat invitation jadi co-founder. Rezeki kalau you accept. Expectation. Right? So, Puan Khairiyah, I don't want to take much time dengan you dan I ada another premium consultation dengan usahawan lain. My suggestion, Puan Khairiyah, you kena tengok. I nak ke mana dengan bisnes ni? Kalau you tak nampak jalan, my suggestion you mulakan dengan income. Berapa gaji yang I nak dalam company ni? Contohlah you set for 10,000. Alright. I nak 10,000 gaji sebulan. Dia lebih daripada mampu. Sebab kenapa? Come back dengan tujuan you. I nak bayar hutang, nak clear hutang, nak besarkan anak. So 10,000 cukup tak? Oh 10,000 ni dia macam okey, adalah saving 800. Okey, jangan. Biar saving tu 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. Ambil gaji 20,000. So kalau you nak gaji 20,000, you punya sales dalam bisnes wajib 100,000 sebulan. Cerita dia macam mana nak buat 100,000 sebulan. Baru you breakdown. Oh nak kena buat macam ni. Oh nak kena collaborate macam ni. Oh nak kena hantar macam ni. Oh nak kena buat idea macam ni. Semua ni berpandukan 100,000 punya sales. 100,000 dapat, automatically 20,000 punya income dapat. That's it. So jangan fokus pada 20,000. Fokus pada 100,000. Alright? You dah tahu 100,000. That is the big picture. Ini adalah tembikai. 100,000 ni you kena anggap tembikai. Sekarang ni you kena potong tembikai tu jadi kecil supaya senang you nak kunyah, you nak selesaikan. Oh nak kena buat macam ni, settlekan satu. Settle. Ambil lagi satu piece of tembikai, makan. Ambil lagi satu, selesaikan. Ambil lagi satu, selesai sampai habis sebiji tembikai. Dapatlah 100,000. It might take times. Alright? So, do not rush. Okay? Membantu Puan Khairiyah? Sangat. Alhamdulillah. Kalau perlu guidance ni seterusnya nak dapat coaching macam mana ya? Okay, normally kalau macam saya banyak bantu sama dalam program kita nama dia CEO coaching. Yang ni kita bantu basically founder dan juga agency manager saja. Tapi dalam game ni, apa yang kita buat, kita nak you punya sales sebulan RM300,000. Oh. Tapi saya tak pernah dapat, sebab tu saya nak bantu. Okay. Kita dapatkan sales you RM300,000, kita ramaikan lagi team you. Kalau you nak agent, kita bantu kembangkan agent you. Alright, kita bantu you. I tak suka idea untuk franchise, tetapi kalau you nak ke arah tu, kita akan bantu dalam program tu. Tak ada masalah. Sebab ni myself pun kita buat. Kita akan datang, kita nak buka kat Singapore, company kat Singapore, company kat Brunei.
Indonesia dan juga Australia. That is our vision. So kita tahulah cara tu dan kita boleh bantu, tak ada masalah. Okay. Alright. So kelayak maksudnya kalau nak masuk the CEO coaching ni maksudnya apa yang Okay. yang Saya memerlukan komitmen. Dia berbayar lah, program ni berbayar, berbayar monthly dan program ni adalah selama 12 bulan. Tetapi bagi saya tak ada isu tentang pembayaran dan saya tak nak ada isu tentang pembayaran. Yang ada isu adalah timing. Boleh tak you commit dengan kita setiap hari Jumaat, hari Selasa dan hari Rabu. Hari Jumaat kita akan buat CEO coaching. Hari Selasa kita akan buat one-to-one coaching. Macam ni lah one-to-one. Kita akan pergi privately. Kalau ada masalah apa kita akan pergi privately. Hari Rabu kita akan buat CEO mentoring. Okey, yang ni secara beramai-ramai. So 3 hari ni yang kita akan buat program di mana kita akan banyak cerita tentang business, sales, development, saving, finance, risk management. Banyak lagi kita akan bincang. Okay. One question. Ada tak yang Cik Kimi coach yang retail? Maksudnya macam saya lah lebih kurang. Okay. Retail ni kita ada produk, dia buat kek lapis. Tapi dia ke arah bakery lah. Dia buat kek lapis, buat brownie, saya tak ada pula produk dia ada kat meja sana. Dia ada kek lapis, brownies, dia ada banyak lagi. Alright, tapi dia produk-produk makanan. Okay. Dan alhamdulillah, I berani cakap, bagusnya this founder dia follow apa yang kita cakap. Dia dah masuk TV, dia ada agent, dia berkembang and somehow 11 orang permanent staff berhenti serentak. Okey, kita start over. Dalam masa 2 minggu dapat balik, laju. Komitmen. You ada masalah, tugas saya untuk bantu you selesaikan masalah tersebut. That's it. Alright. Okay. So macam mana saya nak dapat rakaman ni? Nanti saya akan upload dekat YouTube dan nanti saya akan forward dalam WhatsApp Puan lah. Mungkin dalam esok kot sebab dia perlu nak proses dahulu. Okay. Terima kasih. Right. Fantastic. Sama-sama. Okay, so Puan Karia, terima kasih banyak kerana hadir pada sesi Freeman Consultation. Saya berharap penjelasan saya dapat bantu nampakkan Puan Karia dalam perspektif yang berbeza dan dapat inisiatif untuk bergerak laju. Alright. So Puan Karia, just contact me for anything else that I can help you and do not worry, kita akan bagi record pada you so that you boleh recap balik. Boleh tengok sambil driving nanti. Okay? Awesome. Terima kasih banyak Puan Karia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.